إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat, hari yang mulia insyaallah, ketakwaan ini kita panjatkan yang memastikan kita sentiasa berasa takut terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kita laksanakan dan mendapat ganjaran daripada kerja-kerja baik yang kita laksanakan dan mendapat pengampunan daripada segala keburukan yang telah kita laksanakan dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja. Tuan-tuan sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan hari Jumaat, hari yang mulia ini, kita bertemu dalam satu sidang jamaah untuk mendengar khutbah dan bersolat. Maka peruntukkanlah masa kita sejam yang pertama ini untuk kita mengeluarkan diri kita daripada dunia luar sana buat sementara. Kita pejamkan mata kita dengan penuh kesedaran, bukan untuk tidur, tapi untuk memastikan penghayatan khutbah yang dibacakan. Segala gadget-gadget yang ada, handphone, tablet yang berada di depan mata, simpanlah dahulu. InsyaAllah masanya akan tiba untuk kita membukanya kembali. Laman-laman internet boleh disambung selepas solat Jumaat. Segala urusan jual beli di luar sana hentikan sebentar, kerana kita ingin berada dalam suasana untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tumpukan perhatian kita kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana inilah satu-satunya masa yang kita diwajibkan untuk mendengar pesanan-pesanan Islam, pesanan-pesanan agama, setelah kita berhempas pula selama 6 hari yang lain untuk menguruskan urusan duniawi. Kembalilah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedaran. Dan bagi adik-adik yang berada di atas sana, baiklah kita semua cuba untuk menenangkan diri masing-masing, kerana inilah masa yang untuk kita melatih diri kita berdisiplin untuk mendengar ucapan-ucapan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lidah hamba yang hina ini. Tuan-tuan sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melihat satu tajuk yang mudah: persaudaraan dalam Islam. Jumaat merupakan waktu untuk kita berjamaah, bukan sekadar solat dan mendengar khutbah, tapi mengambil kesempatan untuk mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dan saling kenal mengenal antara satu sama lain. Ikatan persaudaraan dalam Islam merupakan satu prinsip yang sangat cantik dan indah, kerana ikatan persaudaraan ini diikat dengan ikatan akidah, tidak terbatas kepada mana-mana fahaman politik, fahaman kenegaraan, fahaman bangsa dan sebagainya. Ikatan akidah sama Islam melangkaui negara, dan kita seharusnya menghargai ikatan itu walau di mana kita berada, asal mana mereka yang terlibat itu sesama rakan kita, seakidah dan seiman dengan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikatan akidah ini dipertautkan atas dasar akidah yang tuncang, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hak yang lain. Maka ini merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ruang kepada mereka yang bermasalah untuk dibantu oleh rakan-rakan Islam yang lain, walaupun beliau berada di luar sempadan negeri semata-mata untuk yang kita nilai selama ini. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwan," dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Islam mengajak umatnya agar bersatu padu antara satu sama lain dan menegaskan semua umatnya supaya hidup bersaudara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya adalah bersaudara, tidak ada pengecualiannya. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kamu satu sama lain dengan tidak mengira banyak lelah untuk berdamai ini antara kedua saudaramu, dan takutlah kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat-Nya. Firman yang cukup mudah ini menyuruh kita untuk sama-sama mempertahankan kembali ikatan persaudaraan kita yang mungkin renggang dalam 6 hari yang pertama, agar sama-sama kita gunakan hari Jumaat untuk kita mengikat dan mengukuhkan kembali silaturahim di antara kita. Dan kita kena ingat, pesanan ini juga di dalamnya terkandung selain daripada pesanan untuk bersatu padu dan berdamai, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa jika kamu laksanakan sedemikian, maka kamu akan mendapat rahmat daripadanya. Apa maksudnya? Jika tidak kita laksanakan, mungkin bala yang menimpa. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sedang doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam menyuruh umatnya agar peka terhadap perkembangan dan hayat saudara-saudaranya sesama Islam. Menyuruh umatnya membantu saudaranya yang kurang berkemampuan, yang bermasalah, merupakan satu kerja buat yang sangat mulia dan memberi kesan besar dalam pembentukan kesatuan umat. Tanpanya, masyarakat akan berpecah belah, menjadi lemah. Malah yang mustahil suatu ketika akan diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam yang sentiasa mengintai ruang untuk memusnahkan kesatuan jamaah kita pada masa ini. Sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita mengamalkan sikap yang selari dengan ajaran Islam dalam memupuk persaudaraan di antara kita satu sama lain, seperti tolong-menolong dan bekerja sama, khususnya dalam urusan kebajikan yang membawa manfaat pada ummah seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat baik dan melarang daripada berbuat kejahatan. Baik lelaki, baik perempuan, muslimin dan muslimat, masing-masing mempunyai peranan tersendiri dalam memastikan hubungan persaudaraan dan kerjasama yang menguntungkan gerakan Islam mencapai kejayaan. Jika wujud di kalangan muslim, di kalangan kita semua ini, perbezaan pendapat dan ideologi dalam memahami sesuatu cabang ilmu, perbezaan mazhab fiqh, ataupun perbezaan dalam politik, kepartian dan sebagainya, itu tidak bermakna kita harus memutuskan ikatan silaturahim di antara kita. Sejauh mana sekalipun kita berbeza pendapat, disebabkan perbezaan-perbezaan tersebut, Islam tidak membenarkan sama sekali perpecahan berlaku. Jika perbezaan berlaku, maka dan ia berasaskan perbezaan ijtihad para ulama, maka ia merupakan rahmat. Walau apapun yang berlaku, apapun perbezaan yang ada di kalangan kita, dalam diri kita, kita kena ingat, semua kita akan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan jika bukan syurga, maka neraka Allah Subhanahu wa taala yang kita tempat. Jadi apa salahnya kita mengetepikan segala perbezaan dan perselisihan demi untuk sama-sama merebut syurga Allah Subhanahu wa taala, merancangkan ataupun merumitkan kehidupan duniawi kita dengan permasalahan-permasalahan tambahan. Hubungan yang tidak rapat antara satu sama lain sebenarnya merupakan satu perkara yang sia-sia, kerana dosa sendiri sudah tidak tertanggung untuk kita rangsaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menambah pula masalah dengan sesama manusia. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqatu wa la tadabaru wa la tabagharu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah SAW berpesan, kaedah untuk kita mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Janganlah kamu memutuskan hubungan dengan sengaja. Janganlah kamu tidak bertegur sapa antara satu sama lain. Janganlah kamu membenci antara satu sama lain. Janganlah kamu berhasad dengki antara satu sama lain. Sebaiknya, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, satu iman, satu Islam. InsyaAllah sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memelihara ikatan persaudaraan ini, khatib dari mimbar yang mulia ini ingin menyampaikan beberapa pesanan. Yang pertama, setiap muslim mestilah sentiasa bertindak membantu saudaranya seperti satu jasad, seperti mana sabda Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wa humma. Rasulullah SAW menyatakan bahawa perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal rasa cinta
rasa sayang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kasih mengasihi antara satu sama lain adalah seperti satu jasad. Anggota badan yang satu sakit, maka yang lain ikut merasa sakit, demam dan tidak boleh tidur. Inilah antara kaedah untuk kita memastikan silaturahim kita terjaga. Bila sahabat sebelah berasa susah, maka kita juga berasa susah. Jangan mencari kesusahan sahabat untuk dipermainkan, tapi untuk kita bantu billahi ta'ala. InsyaAllah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Panduan yang kedua, seorang Muslim perlu mengelakkan daripada perasaan tiada persefahaman sesama sendiri, malahan tidak membuat tuduhan hilaf antara satu sama lain. Sekiranya timbul perkara ini tidak memuaskan hati, perlu diadakan perbincangan dalam semangat musyawarah, bersepakat dan bekerjasama dalam perkara dasar. Tetapi dalam setengah hal yang berbentuk cabang atau rantai, maka kita haruslah mencuba untuk berlapang dada antara satu sama lain. Dan kita kena ingat, kita dilahirkan oleh bapa yang lain, kita dilahirkan oleh ibu yang lain, kita berada dalam suasana keluarga yang lain. Masakan kita boleh memastikan gerak langkah kita dan cara kita berfikir sama dengan sahabat di sebelah kita. Maka kita ambil pedoman ini kerana kita sendiri dalam keluarga kita, antara anak sesama anak pun tidak pasti lagi kita boleh samakan gerak langkah mereka. Apatah lagi jiran sebelah, apatah lagi masyarakat satu Korea, apatah lagi masyarakat yang sesebuah negeri. Ini merupakan satu panduan yang sangat cantik yang diberikan oleh Islam terhadap kita semua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menerima taubat dan Maha mengasihani. Tuan-tuan sedang jemaat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dan pengajaran yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini ialah kita merujuk bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang mukmin itu melainkan beliau mengasihi mukmin yang lain sebagaimana ia mengasihani dirinya sendiri. Tuan-tuan sekalian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar ini memperingatkan sekali lagi, kita sebagai umat Islam adalah bersaudara. Kita umat Islam adalah bersaudara. Kita adalah umat Islam yang bersaudara antara satu sama lain dengan ikatan akidah. Maka kewajipan kita adalah memperkukuhkan, bukan merobohkan kesatuan itu. Dan kita kukuhkan tali persaudaraan itu sepanjang masa. Yang kedua, mengekalkan persaudaraan sesama Islam. Kita hendaklah sentiasa menjaga diri kita terlebih dahulu dan memeliharanya supaya tidak melakukan sesuatu yang boleh merosakkan hati dan perasaan orang lain. Senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah agar kita tidak terkeluar dari landasan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan sesama mereka antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kamu mendapat rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana muslimin warzuqna min thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jadi sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil ruang khutbah yang kedua ini setelah kita berdiam diri antara dua khutbah, mimbar ini menyampaikan satu perkara antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada waktu yang sangat afdal dan aula untuk kita berdoa. Maka antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua, jika tidak ada sebarang salawat dibacakan oleh Bilal di bawah, maka tumpukan perhatian kita untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa sahaja yang kita ingin minta, kerana doa di antara dua khutbah merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Tuan-tuan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini, mimbar ini menyampaikan suatu perkara yang sering kali bermain di fikiran kita sejak kebelakangan ini, yang merupakan tanggungjawab kita bersama. Kita semua sidang Jumaat yang menghadiri sidang Jumaat pada hari ini menyampaikan ucapan takziah yang sedalam-dalamnya kepada keluarga mereka yang terlibat dalam kejadian MH370. Bila dikatakan takziah, ia bukanlah merupakan satu ucapan yang menunjukkan kematian. Sebagaimana dalam Islam, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tetap boleh dilafazkan walaupun sahabat kita hanya tersepak batu dan tersalung tali sahaja. Jadi ucapan takziah menjurus kepada rasa simpati kita terhadap musibah yang menimpa, bukan bermaksud kita mengatakan keluarga mereka telah pun meninggal dunia. Sahabat-sahabat sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita memanjangkan harapan dan doa kita kepada semua mereka yang terlibat agar sama-sama dapat meningkatkan kesabaran dalam menghadapi musibah yang tidak dijangka ini. Sama-samalah kita juga menyampaikan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Malaysian Airline System dan juga pihak kerajaan Malaysia yang dengan tidak berbelah bahagi memberikan tumpuan 150% untuk menangani isu ini. Ini merupakan waktu untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia bersatu sebagai rakyat Malaysia untuk menegakkan apa yang kita pertahankan di rukun negara selama ini, untuk kita bertindak sebagai rakyat Malaysia yang tidak memperkecilkan usaha negara kita yang tercinta ini. Tuan-tuan sedang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar pada hari ini secara ringkas juga dalam mempersoalkan tentang persaudaraan sesama Islam ingin berpesan agar sama-sama kita tidak melupakan menjauh di sana di Mesir seramai 529 orang sahabat-sahabat kita telah dijatuhkan hukuman mati oleh rejim kudeta Al-Sisi laknatullah alaih. Bagaimana sebuah mahkamah yang berperlembagaan mengikut satu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sendiri, mahkamah yang berperlembagaan yang pertama dalam sejarah dunia menjatuhkan hukuman mati sekaligus terhadap 529 orang bersalah dalam keadaan pembicaraan yang terlalu pantas. Ini merupakan suatu perkara yang perlu kita ambil perhatian, dan kita kena ingat tragedi MH370 melibatkan kemungkinan sahaja kematian 229 orang sahabat kita. Walau bagaimanapun, di Mesir sana hukuman telah dijatuhkan. Bulan April ini merupakan tarikh untuk mereka membuat rayuan, dan sekiranya rayuan ditolak dan mufti negara Mesir memutuskan hukuman tersebut sah, maka 529 ini akan pupus dari muka bumi oleh rejim laknatullah. Tuan-tuan sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat bumi Mesir adalah bumi yang sentiasa bersejarah dari dulu, kini dan selamanya. Kita pernah lihat bagaimana Nabi Musa pada suatu masa dahulu berada dalam suatu pemerintahan Fir'aun dan laknatullah yang ingin membunuh semua laki-laki yang berada pada zaman tersebut. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan kasih sayang kepada isteri penguasa yang kejam itu, yaitu isteri kepada Fir'aun, untuk mengambil Nabi Musa AS sebagai anak angkat. Dan seterusnya, Fir'aun terpaksa menerima seorang lelaki yang sangat-sangat dibenci berada dalam istananya sebagai anak angkat. Dan bagaimana Nabi Musa bangkit untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul yang telah mengumpaskan keangkuhan dan kezaliman kerajaan Fir'aun. Ini membuktikan Allah Subhanahu wa taala boleh berbuat apa sahaja bila diperlukan. Di Mesir, Allah Subhanahu wa taala akan membantu sahabat-sahabat Islam kita. Di Palestin, Allah akan membantu sahabat-sahabat kita. Yang menjadi persoalannya, apa yang kita buat untuk membela nasib mereka? Kita menyeru agar semua sidang Jumaat yang berada pada hari ini sama-sama untuk kita mendoakan
keselamatan dan keberkatan kehidupan mereka, dan kesabaran terhadap ahli keluarga mereka yang di Mesir sana. Dan kita mendoakan agar musnah dan hancurnya rejim yang tidak diiktiraf ini, yang telah merebut sebuah kerajaan yang ditubuhkan atas dasar pilihan raya. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita, tanya juga apa yang telah kita berikan kepada agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, setiap usaha, setiap kasih sayang yang kita berikan kepada sahabat-sahabat Islam kita di luar sana, maka semuanya akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Mesir sedang dizalimi, rakyat Mesir sedang diperkotak-katikkan. Persoalan kini, bagaimana tindakan kita? Sidang Jumaat boleh menghormati, dan bagi peringkat-peringkat yang lain, bagi mereka yang berkuasa, kemukakanlah kenyataan, berikanlah kenyataan diplomatik untuk memberikan bantahan yang jelas kepada perkara ini. Kerana kita merasakan mereka di Mesir juga adalah sahabat kita, juga mereka juga adalah seorang sahabat yang seagama dan seakidah dengan kita. Tuan-tuan sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 26, katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan, engkaulah juga yang memuliakan, engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang menghina, engkaulah yang akan menghina, engkaulah yang akan menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin, wa Allahumma ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddi shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, wa ya mujri as-sahab, wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum, 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 wa ansurna alaihim, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum al-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika nabiyyikal amin, wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyya wa hifzi bi wiqayatika as-sanadiyya jalata malikina al-mu'azzam sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibn al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adim ma'uli wa al-hidayah wa taufiq wa sihah wa salamah min liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj bi amni wa salahi wa afiyah wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umurahuma muslihina lil muwazzafina wa ra'ayati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah memuliakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, dan selamatkanlah kami dari segala macam bencana dan ujian-Mu yang berat, supaya dengan demikian negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. Ampunlah dosa kami dan dosa rakan-rakan kami di mana-mana sahaja mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jatuhkanlah kekuasaan zalim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkan sahabat-sahabat kami yang seakidah dengan kami ya Allah. Kau bantaslah segala kemaksiatan dan kejahatan ya Allah. Kau siramlah bumi kami ini ya Allah dengan penuh keberkatan-Mu dan keampunan-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami zuriat dan cahaya mata yang bakal menyinari hidup kami, dan menjadikanlah mereka sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di dunia ini ya Allah. Berikanlah kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dan Kau jauhilah kami daripada segala keburukan di dunia ini ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami hari akhirat ya Allah. Kau jauhilah keburukan pada hari akhirat terhadap kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
keampunan dosa kami, keterimalah doa kami ya Allah, kekafarahkanlah segala dosa kami ya Allah, kembalikanlah kami ke jalan-Mu yang benar ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.